أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد. Baik, untuk kelas hari ini, kelas Tauhid, sila buka muka surat 39. Muka surat 39, iaitu pelajaran yang ketiga. Baik, pada kelas-kelas sebelum ini, kita sudah pun menghabiskan tajuk sifat Allah dan juga sifat para nabi dan rasul. Ya. Sifat Allah, wajib, mustahil, harus, dah selesai. Kemudian kita pun dah belajar tentang sifat Rasul. Ada sifat wajib, ada sifat mustahil, dan juga ada sifat harus. Jadi sifat Allah dah selesai, sifat Rasul pun dah selesai. Hari ini kita masuk pelajaran yang ketiga, iaitu, cuba tengok skrin Ustaz, iaitu beriman kepada hari Qiyamah, beriman kepada hari kiamat. Ya. Hari kiamat pun termasuk dalam rukun iman. Jadi kita kena belajarlah hari kiamat tu apa, macam mana nak beriman dengan hari kiamat. Sebab takut-takut kita membesar dalam keadaan kita tak yakin bahawa adanya hari kiamat. Ada golongan yang tak yakin adanya hari kiamat. Dia ingat lepas mati tidur saja, lepas mati berehat. Rupa-rupanya itu adalah kepercayaan yang salah. Yang betulnya adalah selepas matinya kita akan adanya pula hari kiamah. Baik. Sebelum kita mula, Ustaz nak terangkan sedikit bahawa setiap manusia ini akan melalui 5 alam. Akan melalui lima alam. Yang pertama iaitu alam roh. Pertama sekali alam roh. Masa ni kita tak lahir lagi, dalam perut ibu pun belum lagi. Kita berada dalam alam roh. Alam roh ni adalah alam tanpa jasad. Kita tak ada badan, kita tak ada kepala, tak ada anggota, tak ada badan. Kita hanya ada roh sahaja. Setelah itu, setelah kita melalui alam roh, kita akan tukar alam, masuk kepada alam rahim. Alam rahim ni maknanya apa? Maknanya pada ketika itu kita berada di dalam rahim ibu kita. Sebelum kita dilahirkan, kita berada dalam alam rahim. Itu alam yang kedua. Setelah daripada itu, kemudian ibu kita pun melahirkan kita, barulah kita berada di alam yang ketiga, iaitu alam dunia. Yang kita duduk sekarang ni adalah alam yang ketiga. Maknanya kita sudah pun berjalan sebanyak 3 alam dah. Alam roh dah pergi, alam rahim pun dah pergi. Sekarang kita berada di alam dunia. Kita dah ada tubuh badan, kita ada anggota, kita boleh bergerak ke sana ke sini, dan kita berada di dalam dunia. Maka kita sekarang berada di alam dunia. Nanti setelah ditakdirkan kita akan pergi meninggalkan dunia, kita akan mati. Tak kisahlah umur berapa. Ada yang mati umur 63, macam Nabi Muhammad SAW wafat umur 63. Ada yang mati muda, kanak-kanak dah meninggal dunia. Ada yang dalam perut ibu lagi dah mati dah. Ada yang meninggal umur 40 pun ada. Yang belum berkahwin pun dah meninggal pun ada. Yang baru bekerja, sedang belajar pun ada yang dah meninggal. Jadi kita, tarikh kematian kita adalah tidak pasti. Hanya Allah sahaja yang tahu. Kita manusia tak tahu bila kita mati. Jadi setelah kita mati, lepas kita mati, apa yang berlaku? Kita akan pergi pula kepada alam yang keempat, yang disebut sebagai alam
alam barzakh, iaitu alam kubur. Dalam kubur pun ada alam barzakh namanya. Bukan kita tidur dalam tu. Kalau kita tanya agama lain, tanya agama Buddha contohnya, mereka mempercayai bahawa mati itu maknanya berehat. Mati itu maknanya berehat. Itu kepercayaan diorang lah. Kita sebagai orang Islam, kita sangat-sangat yakin bahawa selepas kita mati, kita akan berpindah ke alam barzakh. Alam barzakh, dekat sinilah kita akan diseksa kalau jahat, kalau baik kita akan mendapat nikmat. Kemudian setelah itu, apabila berlakunya kehancuran seluruh alam, semua makhluk mati termasuk para malaikat, maka tinggallah Allah sahaja. Tinggal Allah sahaja, lalu Allah hidupkan semua sekali. Maka kita pada ketika itu kita berada di alam yang terakhir, iaitu alam hari kiamah, iaitu di padang mahsyar, alam akhirat namanya. Di situlah kita akan dinilai sama ada kita ini layak untuk berada dalam negeri abadi, iaitu syurga, ataupun kita berada di dalam neraka. Jadi semuanya ada 5 alam. Alam roh, alam rahim, alam dunia sekarang ni, kemudian kita mati masuk kubur, alam barzakh, kemudian di hari akhirat kita panggil alam akhirat. Baik. Jadi pada hari ini kita nak belajar tentang hari kiamat tu apa. Kita kena beriman bahawa hari kiamat itu ada. Kita kena beriman bahawa akan berlakunya kehancuran seluruh alam dan akan dibangkitkan semua sekali. Kita kena yakin. Tapi kita kena tahu jugalah apa hari kiamat itu apa. Baik, dalilnya apa. Sebelum kita mula, kita baca dulu. Buka muka surat 39. Tengok kotak warna biru. Di akhir pembelajaran, murid dapat menyatakan pengertian hari kiamat. Pertama sekali kita akan belajar hari kiamat tu apa. Apa maksud hari kiamat. Kemudian yang kedua, menyatakan dalil berlakunya hari kiamat. Kita boleh menyatakan, kita akan belajar apakah ayat Al-Quran ataupun hadis yang menyatakan bahawa hari kiamat itu ada. Mesti ada bukti. Macam Ustaz kata, hari kiamat tu ada. Apa bukti dia? Mesti ada dalilnya. Kita akan belajar. Yang ketiga, apa yang kamu akan belajar dalam pelajaran ketiga ini ialah menyenaraikan golongan manusia pada hari kiamat. Kamu akan belajar berapakah golongan yang ada di hari kiamat nanti. Bukan semuanya baik dan bukan semuanya jahat. Ada golongan manusia yang baik, ada golongan manusia yang tak baik. Ada golongan Islam, ada golongan kufur. Baik, kemudian yang keempat, kamu akan belajar dalam tajuk ini tentang nama-nama lain hari kiamat. Hari-hari kiamat ni rupanya banyak nama. Hari kiamat ni namanya banyak, bukan kiamat sahaja. Ada yang disebut sebagai Yaumul Hisab, hari diperhitungkan. Ada apa lagi? Yaumul Jaza, macam-macam nama ada. Kita akan belajar. Yang terakhir, kamu akan belajar tentang tanda-tanda berlakunya hari kiamat. Sekejap Ustaz besarkan. Menyenaraikan tanda-tanda berlakunya hari kiamat. Kemudian menjelaskan kesan mempercayai hari kiamat. Baik. Dan terakhir kita akan belajar tentang apakah tanda-tanda berlakunya hari kiamat. Ya, kita tak tahu kiamat bila. Hatta Nabi SAW pun tak tahu kiamat bila. Tetapi Nabi ceritakan tanda-tanda berlakunya hari kiamat. Walaupun kita tak pasti tarikhnya bila. Baik, sekarang kita masuk. Buka muka surat 40. Untuk hari ini kita belajar 2 sahaja, iaitu kita nak belajar tentang, sekejap. Tengok yang ni. Kita nak belajar tentang yang pertama, pengertian dia. Kemudian yang kedua, kita nak belajar tentang dalil berlakunya hari kiamat. Apakah bukti hari kiamat akan berlaku. Baik, yang 3, 4 dan 5 ni, yang Ustaz tunjuk ni, ini kita akan belajar pada kelas seterusnya. Hari ini kita belajar 2 sahaja, iaitu apa itu hari kiamat dan apakah dalil hari kiamat. Baik, sekarang buka muka surat 40. Please open page 40. Sekarang unit 1.
pengertian hari kiamat dan dalilnya. Perhati dan fahami. Baik, kita baca sama-sama dekat rumah. Ikut ustaz. Ya, ustaz baca lambat-lambat, kita ikut sama-sama. Kiamat ialah hari kebangkitan semula makhluk di akhirat selepas kehancuran alam dunia. Setiap yang mati akan dihidupkan semula dan dihimpunkan di padang mahsyar. Amalan mereka akan dihisap sebelum ditempatkan sama ada di syurga atau neraka. Baik, kita ulang balik. Kiamat ialah hari kebangkitan semula makhluk di akhirat selepas kehancuran alam dunia. Setiap yang mati akan dihidupkan semula dan dihimpunkan di padang mahsyar. Amalan mereka akan dihisap sebelum ditempatkan sama ada di syurga ataupun neraka. Sekarang dah baca. Sekarang tolong dengar apa ustaz nak terangkan supaya kita lebih faham. Baik, macam ustaz sebut tadi, hari kiamat ataupun hari akhirat, alam akhirat adalah alam yang terakhir. Alam nombor 5. Kita punya perhentian yang terakhir. Destinasi kita yang terakhir adalah, tempat tujuan kita terakhir adalah hari akhirat. Baik. Apa itu kiamat? Kiamat adalah hari kebangkitan, iaitu setelah Allah Subhanahu Wa Taala menghancurkan seluruh alam. Maksudnya berlakunya hari kiamat. Hari kiamat berlaku, bumi hancur, gunung ganang terbang, tercabut daripada pasak-pasak dia, langit terbelah seperti mana dalam Al-Quran sebut. Lagi apa lagi? Wanita-wanita yang mengandung anaknya keguguran kerana terlampau takut. Ya. Air naik ke bumi, melimpah ruah ke bumi. Ini adalah hari berlakunya hari kehancuran seluruh alam. Dan di akhirnya pula malaikat pun akan dimatikan. Tinggallah Allah sahaja. Dan setelah itu barulah Allah akan hidupkan semula makhluk dan kita semua ini akan hidup kembali. Seolah-olah macam kehidupan yang kedua pula. Dah mati hidup balik. Macam itulah. Dah mati kita akan hidup balik dekat akhirat. Baik, kenapa kita dihidupkan? Adakah kita nak diuji balik? Adakah kita nak diberikan ujian ataupun masalah-masalah balik? Tidak. Hari akhirat kita dihidupkan kembali supaya tujuannya adalah Allah nak nilai, Allah nak hisap siapakah golongan yang baik, yang layak mendapat syurga, dan siapakah golongan yang kufur, yang jahat, yang layak baginya di neraka. Itu tujuan kita berada di hari kiamat nanti, untuk kita dinilai, dihisap, adakah kita baik, pahala kita banyak ke, dosa kita yang banyak ke, adakah kita mendapat redha Allah untuk syurga ke, dan kita akan dihimpunkan di padang mahsyar. Boleh faham? Rasanya ini semua dah tahu, ya. Sebab tentang hari kiamat ni ceritanya agak biasa didengari lah. Baik. Jadi ustaz ulang balik, hari kiamat adalah hari kebangkitan. Kita dihidupkan semula di padang mahsyar setelah dunia dihancurkan. Kita hidup kembali di padang mahsyar dan Allah akan hisap kita. Allah akan hisap tu apa? Hisap tu maknanya Allah akan kira-kira. Allah akan nilai kita sama ada kita ni baik ataupun tak baik, dan di akhirnya adakah kita ini layak mendapat syurga ataupun layak mendapat azab siksa neraka. Baik, itu maksud dia. Dekat rumah boleh baca balik untuk kita ingat sama-sama. Baik, yang seterusnya, untuk terakhir kita nak baca dalil pula. Apakah dalil qiyamah? Apakah dalil, iaitu apakah bukti, apakah petunjuk yang menyatakan bahawa ya, kiamat akan berlaku. Ya, kiamat itu ada. Ya, hari akhirat itu ada. Apakah dalilnya? Apakah hujahnya? Baik, kita baca sama-sama firman Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim.
ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون. Ikut Ustaz. فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون. Ada berapa ayat ni? 1 ayat, 2 ayat, 3 ayat, 4 ayat. Ada 4 ayat daripada surah Yasin, iaitu tengok skrin, iaitu ayat 51 sehingga 54. Jadi surah Yasin ayat 51 sehingga 54 adalah dalil yang menunjukkan bahawa hari akhirat, hari kiamat itu ada. Ya. Maka wajib kita beriman. Siapa tak beriman boleh jatuh kufur, kerana jelas dinyatakan dalam Al-Quran bahawa hari kiamat, hari akhirat itu ada. Maknanya kalau kamu mengaku kamu Islam, kamu mengaku kamu beriman, secara automatik kamu kena beriman bahawa hari akhirat itu memang ada, memang akan berlaku, cuma tak tahu bila. Baik, kita baca maksud dia. Maksudnya, dan sudah tentu akan ditiupkan sangkakala, yakni menghidupkan orang-orang yang telah mati. Apabila berlaku yang demikian, maka semuanya segera bangkit keluar dari kubur masing-masing untuk menghadap Tuhannya. Pada ketika itu, orang-orang yang tidak percayakan hidup semula berkata, aduhai celakanya kami, siapakah yang membangkitkan kami dari kubur tempat tidur kami? Lalu dikatakan kepada mereka, inilah dia yang dijanjikan oleh Allah yang Maha Pemurah, dan benarlah berita yang disampaikan oleh Rasul-Rasul. Hanyalah dengan berlakunya satu pekikan sahaja, maka dengan serta-merta mereka dihimpunkan ke tempat perbicaraan kami. Semuanya dibawa hadir untuk menerima balasan. Maka pada hari itu tidak ada seseorang yang akan dianiaya sedikit pun, dan kamu pula tidak akan dibalas melainkan menurut amal yang kamu telah kerjakan. Baik, panjang maksud dia sebab ayat dia pun panjang. Baik, dalam ayat ni cerita bahawa katanya apa? Nanti akan berlakunya satu tiupan sangkakala yang mana tiupan tersebut akan menghidupkan balik orang-orang yang telah mati. Macam kita dah mati, kemudian malaikat tiup sangkakala. Bunyi dia macam mana Ustaz? Tiup tu macam mana bunyi dia? Wallahu alam, Ustaz pun tak tahu. Jangan tanya. Jadi dah bunyi sangkakala, dah ditiup sangkakala, maka orang-orang yang dalam kubur akan bangkit semula. Akan bangkit dan akan dihimpunkan di padang mahsyar. Lalu orang yang tak percaya bahawa kiamat itu ada, dia akan terkejut. Orang-orang kafir lah. Dia kata apa? Celakanya kami, siapa yang bangkitkan kami daripada kubur ni? Lalu dikatakan kepada mereka, inilah hari yang telah dijanjikan oleh Allah Ta'ala. Maknanya Allah telah janji bahawa akan berlakunya hari kebangkitan semula, yang mati akan dihidupkan semula, dan akan dinilai oleh Allah Ta'ala sama ada kamu baik ataupun kamu jahat. Kalau kamu baik, maka balasannya adalah baik. Kalau kamu jahat, maka balasannya adalah azab Allah Ta'ala. Baik. Dan di ayat terakhir dia sebut apa tadi? Maka pada hari itu tidak ada seseorang yang akan dianiaya sedikit pun. Maknanya di hari akhirat nanti tak ada seorang pun kena aniaya.
Dan pada ketika itu kita semua akan dinilai berdasarkan amalan kita masing-masing. Sebab itu jangan sibuk sangat mengatur orang, fokus kepada amalan kita. Sebab itu yang kita nak bawa bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau amalan tak ada, macam mana kita nak bertemu dengan Allah? Jumpa Allah dengan tangan kosong. Lepas tu nak syurga. Sangat-sangatlah tak layak. Jadi pastikan amalan kita banyak supaya boleh menjadi bekal, boleh bawa bertemu dengan Allah, supaya akhirnya Allah akan redha dengan perbuatan kita, yang mana di akhirnya kita akan dapat syurga. Baik. Jadi hari ini kita telah belajar tentang apakah itu hari kiamat, dan kita telah belajar apakah petunjuk ataupun dalil yang menunjukkan ataupun yang menyatakan bahawa hari kiamat atau hari akhirat itu ada. Ya. Jadi ustaz tak nak nanti kamu besar tiba-tiba ada orang kata, ada anak murid ustaz kata kiamat ni tak adalah ustaz, kiamat ni tipu je, hari akhirat ni tipu je. Nampak sangat dia tak faham apa yang ustaz ajar. Jadi sampai matilah kita yakin bahawa satu hari nanti kita akan hidup balik. Setelah kita mati, untuk ditentukan sama ada kita ni ahli syurga dan ataupun ahli neraka. Baik. Jadi pada minggu hadapan insya-Allah kita akan belajar pula apakah golongan ataupun keadaan manusia pada hari kiamat. Nanti kita akan belajar minggu depan macam mana keadaan, macam mana situasi kita pada hari kiamat. Kalau kita baik, kita macam mana kat hari kiamat. Kalau kita jahat, macam mana keadaan kita dekat hari kiamat. Orang jahat, orang baik, keadaannya berbeza. Bukan semua sama kat hari akhirat. Tak. Yang baik, baiklah. Yang jahat, situasi dia, keadaan dia berbeza. Baik, jadi Ustaz akhiri kelas kita pada hari ini dengan lafaz Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.